Okey, baik. Jadi kita lihat salam sejahtera semua pelajar-pelajar ya. Okey, selamat datang. Semoga semua sentiasa kekal dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Jadi kita lihat sambungan pelajaran kita hari ini untuk membincang soalan-soalan esei dan juga mengukuhkan lagi kefahaman anda tentang konsep-konsep dan bagaimana menghubungkan pemboleh ubah ya. Baik, jadi soalan ini adalah soalan yang amat popular dalam SPM ya. Kalau tak silap soalan ini pun telah ulang ya 2-3 kali lah. Sebenarnya bukan 2-3 kali. Dari segi kapal terbang ada, dari segi roket ada, okey, dari segi perahu pun ada. Sebenarnya 3 kali ya, 3-4 kali ya. Okey, jadi soalannya berbunyi sedemikian, terangkan mengapa sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan apabila gas dipancut ke belakang. Kalau pelajar-pelajar tengok video TikTok yang cikgu dah sediakan pun ada satu soalan yang berkaitan dengan roket. Soalan itu adalah yang terkini, saya tak silap 2015 ke. Macam itu. Okey, tapi kapal terbang memang pernah lah. Jadi, terangkan mengapa kapal terbang bergerak ke hadapan apabila gas dipancut ke belakang. Jadi di sini kita lihat perkataan kuncinya hadapan belakang, ada gas terpancut ke belakang. Jadi seperti biasa kita sediakan rangka macam ini, untuk mengisi jawapan kita. Okey, jadi sebagaimana cikgu sentiasa tegaskan, ini sebagai panduan sahaja, bukan bermaksud mesti dalam ruangan ini atau mesti dalam ruangan itu ya, tak adalah. Jadi kesannya ialah apa? Jadi sebenarnya sebahagian daripada jawapan sudah ada di sini. Terangkan mengapa sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan. Itu ialah kesan yang kita mahu, kapal terbang bergerak ke hadapan apabila gas dipancut ke belakang. Jadi kalau pelajar isi penting, gas pancut ke belakang. Ini adalah maklumat yang telah diberi, dan kita nak kesannya lah kapal terbang bergerak ke hadapan. Ini ialah kesan yang dikehendaki ya daripada soalan, kan? Ya, kapal terbang bergerak ke hadapan apabila gas dipancut ke belakang. Jadi berdasarkan tindakan ini, ciri ini, maka kita dapat kesan ini. Tetapi apabila kita tulis ayat seperti ini, sebagaimana yang cikgu katakan, sebenarnya kita salin balik sahaja soalannya. Jadi macam ini memang tak ada markah lah. Ya, tak ada markah, kita salin balik soalan itu. Jadi, apakah perkara-perkara penting yang mesti kita tulis? Perkara-perkara penting yang mesti kita tulis. Jadi kalau rujuk kepada video TikTok yang cikgu sediakan untuk roket itu, cuba kita lihat. Jadi sini kalau gas dipancut ke belakang, jadi ke belakang ini menunjuk kepada arahnya ke belakang ini. Jadi apakah ciri yang wujud? Kita tahu bahawa di sini gas, ada jisim dan laju ke belakang. Laju ke belakang. Ya, jisim gas. Ya, ada jisim, ada kandungan gas yang banyak. Jadi jisim ada, hal laju ada. Jadi apakah ciri yang berkaitan dengan jisim dan hal laju? Pelajar-pelajar boleh typekan jawapan tak? Di ruangan komen, apakah ciri itu kalau ada dua kuantiti fizik ini, jisim dengan hal laju, memberikan kuantiti apa? Ya, bagus, Huising, momentum. Ya, jadi kalau gas ada jisim, gas ada hal laju dan arahnya ke belakang, bermaksud wujudlah momentum, ya, wujud momentum ke arah belakang, ke arah belakang. Jadi inilah yang kita mahu. Ya, kita analisakan situasi yang diberikan dalam soalan itu. Ya, dan kita masukkan isi yang penting, momentum itu yang penting, dan arah ke belakang. Jadi kesan yang kita mahu ialah kalau kapal terbang bergerak ke belakang, dan juga kita tahu bahawa kapal terbang juga ada
cisin dan ya. Jadi kalau gas dipancuk ke belakang ada momentum, maka kesannya ialah kapal terbang juga ada momentum. Tetapi kalau kapal terbang bergerak ke hadapan, bermaksud momentum itu ke arah hadapan. Nah, kita mau kesan macam itu. Gas dipancut ke belakang, kapal terbang bergerak ke hadapan. Macam baru-baru ini berapa? Semalam ya, roket ya, sekarang orang sudah boleh membayar untuk tiket naik roket pergi ke mengelilingi bumi dan merasai keadaan tiada berat. Anda tak ikut perkembangan isu-isu semasa? Baru-baru ini 3 hari yang lalu ada 4 orang yang telah melancong mengelilingi bumi. Mereka bukan saintis, mereka bayar duit untuk menjadi pelancong naik ke satelit mengelilingi bumi selama 3 hari merasai ketiadaan berat. Jadi mereka macam mana roket itu dilancarkan sampai mengelilingi bumi. Jadi kapal terbang juga ada momentum ke hadapan sebab ada gas di pancuk belakang. Jadi pada pandangan pelajar, apakah hubungan yang patut kita kaitkan, gunakan prinsip apa? Prinsip apa pelajar-pelajar? Prinsip apa? Prinsip, kita ada banyak belajar. Prinsip Bernoulli, prinsip Pascal, prinsip... kita belajar dalam topik ini hukum gerakan Newton 1, hukum gerakan Newton 2, hukum gerakan Newton 3, kita ada prinsip keabadian momentum, kita ada prinsip keabadian tenaga. Jadi dalam kes ini, kalau kita telah sebutkan ada idea tentang momentum, maka di sini mestilah prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Tetapi apakah cara kita nak hubung kaitkan dengan soalan kita? Jadi sentiasa tulis ayat ini. Sentiasa tulis ayat ini. Menurut prinsip keabadian momentum, jumlah momentum suatu, di sini saya nak pelajar takkan jawapan, sistem ataupun objek. Yang manakah pilihan yang betul? Jumlah momentum suatu sistem atau objek. Pilih pelajar, 1 atau 2. 1 untuk sistem, 2 untuk objek. Pelajar cuba takkan jawapan anda. Ya, bagus ya. Masih ingat, bagus. Wisin, Chunlong, Harish, Alia, bagus. Okey, jumlah Kesin, bagus ya. Daniel, bagus. Jumlah momentum suatu sistem adalah apa? Adalah tetap ataupun tidak tetap. Apakah pilihan anda? Tetap ataupun tidak tetap? Tetap 1, tidak tetap 2. Pelajar-pelajar cuba takkan jawapan anda. Tetap, ya Harish. Terima kasih. Liting, Rosan, Kesin, Huising, Afrina, Alia, Chunlong. Bagus ya. Bagus. Daniel, bagus. Ani, bagus. Jumlah momentum adalah tetap bagi sesuatu sistem. Dengan syarat tidak ada daya luar yang mengganggu sistem itu. Tidak ada daya luar yang mengganggu sistem itu. Jadi menurut prinsip keabadian momentum, jumlah momentum suatu sistem adalah tetap. Dan di dalam kes ini oleh sebab dia melibatkan kes apa? Gas dengan kapal terbang ini. Kes inilah kes apa? Kes apa ini? Kes pelanggaran ataupun letupan. Pelajar-pelajar cuba buat pilihan. Kes ini, kes gas dipancut ke belakang, kapal terbang bergerak ke hadapan. Ini ialah kes apa? Letupan Sri, okey, bagus. Sri, Roshan, Afrina, Kesin, Huising, Liting, bagus. Harish, bagus. Yisian, bagus. Jing Yi, ya. Hao Yi, Divya, Ani, ya. Daniel, Chunlong, bagus, bagus. Syabas. Kes letupan ini ialah kes letupan. Dan jikalau kes letupan, jumlah momentum sistem letupan ini adalah berapa? Berapakah jumlah momentum ini? Adalah apa? Adalah berapa?
Berapakah jumlah momentum? Kosong atau full? Ya, Huixing kata kosong atau sifar. Sifar atau 100. Jumlah momentum sistem letupan adalah sifar atau 100? Ya, jawapannya ialah bagi sistem yang terlibat dalam letupan, jumlah momentum ialah sifar. Ya, jadi sebenarnya ada dua bahagian. Satu bahagian ialah menurut prinsip keabadian momentum, jumlah momentum adalah tetap. Dan khasnya untuk kes letupan, jumlah momentum ialah sifar. Jadi sepanjang masa jumlah momentum gas campur kapal terbang, gas campur kapal terbang, gas dengan kapal terbang, jumlah momentum mesti sentiasa sifar. Kalau kita cakap pasal roket, roket dengan gas, roket dengan gas, roket dengan gas, dan sentiasa jumlah momentum mesti sifar. Jadi, kalau sudah gas bergerak ke belakang, ada momentum ke belakang, maka kapal terbang mesti ke hadapan dengan nilai momentum yang sama. Jadi kamu boleh tambahlah. Kapal terbang juga ada momentum ke hadapan yang bernilai sama dengan momentum gas. Macam itu. Huixing kata, boleh tak gunakan hukum gerakan Newton ketiga? Jawapannya ialah boleh. Tetapi saya rasa dia kuranglah dari aspek ini. Dari aspek ini dia kurang macam saya rasa soalannya lebih sesuai diterangkan dengan hukum gerakan Newton ketiga ini. Hukum gerakan Newton ketiga, prinsip keabadian momentum. Kalau kamu nak terangkan dengan hukum gerakan Newton ketiga, boleh juga. Kamu boleh katakan gas dipancut ke belakang mewujudkan satu daya tindakan ke belakang. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, setiap daya tindakan ada daya tindak balas. Maka kapal terbang merasai daya tindak balas ke hadapan. Boleh. Ya, sebenarnya prinsip keabadian momentum ini dengan hukum gerakan Newton ketiga ini amat terkait rapat. Okey, baik. Inilah cara kita jawab soalan inilah. Ya, kapal terbang, mengapa terbang ke hadapan, mengapa roket boleh dilancarkan bila gas dipancut ke belakang, mengapa bila orang lompat keluar dari sampan, sampan itu bergerak ke belakang, mengapa bila peluru ditembak ke hadapan, pistol itu tersentak ke belakang ataupun senapan itu tersentak ke belakang. Inilah caranya. Okey, kita mesti sebutkan apa yang bergerak dulu, apakah arahnya, apakah ciri yang dia ada, momentum, keyword perkataan kunci. Prinsip yang dipatuhi, sentiasa adakan, amalkan, menurut apa-apa, menurut prinsip apa, menurut prinsip apa, sebutkan. Jadi dalam kes ini kita tak sebutkan berkadar langsung, berkadar terus. Okey, dalam kes ini kita cuma katakan momentum ke depan mesti sama dengan momentum ke belakang, jumlah mesti sifar. Okey, jadi itulah sebabnya saya tambah perkataan ini, bernilai sama dengan momentum gas. Jadi gas makin besar momentum ke belakang, kapal terbang semakin besar momentum ke hadapan. Sebagai hasilnya. Okey, jadi itu ialah jawapan soalan yang pertama. Terangkan mengapa sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan apabila gas terpancut ke belakang. Okey, ada apa-apa soalan? Ini first part, habis.